Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tugasan berkumpulan bagi kursus SPPP 288-2 Seksyen 3 Pengurusan Kurikulum Sukan dan Permainan yang bertajuk Satu Murid Satu Sukan. Saya Nur Afifah Miti Musa bernombor matrik A18PP3072 akan menerangkan mengenai pengenalan satu murid satu sukan, rasional satu murid satu sukan, matlamat satu murid satu sukan dan konsep satu murid satu sukan. Pengenalan kepada satu murid satu sukan atau 1M1S mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang berhasrat untuk melahirkan modal insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Di samping itu, dasar ini memberi akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah daripada penglibatan dalam sukan, khususnya murid yang kurang aktif atau tidak aktif. Dasar ini juga membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah dan seterusnya memberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi digilak ke tahap yang lebih tinggi. Selaras dengan dasar sukan negara untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dasar ini dimulakan di peringkat sekolah melalui dua strategi, iaitu sukan untuk semua dan sukan untuk kecemerlangan. Justru setiap murid melibatkan diri secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun. Aktiviti sukan di sekolah adalah sangat penting dalam membina kesihatan, sahsiah dan kesejahteraan murid. Bagi mencapai kecemerlangan sukan, prestasi murid yang berbakat dan berpotensi terus dibangunkan di bawah program kecemerlangan bakat muda, program sukan prestasi tinggi sekolah serta sukan lain yang mampu ditawarkan oleh pihak sekolah. Oleh yang demikian, penyertaan setiap murid dalam sukan adalah amat penting sebagai satu landasan mendukung inspirasi yang sihat, cergas, dinamik dan bersatu padu. Seterusnya ialah rasional satu murid satu sukan, ialah mendukung dasar sukan untuk semua menitikberatkan penglibatan murid dalam pelbagai aktiviti dan peringkat sekolah. Dibentuk atas rasional, segala kegiatan sukan adalah sebahagian daripada transformasi pendidikan yang diusahakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Menyumbang kepada penggalakan pertandingan sihat, semangat muhibah, kesefahaman, toleransi dan meningkatkan nilai moral dan fizikal. Memberi peluang secara menyeluruh kepada murid melibatkan diri secara lebih terurus dan terancang. Seterusnya ialah matlamat satu murid satu sukan. Pertama ialah membangunkan modal insan dari kalangan murid melalui penyertaan menyeluruh dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. Dan yang kedua ialah memupuk budaya bersukan di kalangan murid. Dan konsep kepada satu murid satu sukan ialah dasar 1M1S adalah program pembangunan sukan di sekolah yang mewajibkan setiap murid dari tahap 2 di sekolah rendah hingga tingkatan 6 di sekolah menengah mengikuti sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan yang dikendalikan secara terancang dan sistematik. Dasar 1M1S adalah berteraskan kepada prinsip-prinsip asas perkembangan fizikal murid-murid. Justru dasar 1M1S adalah diwujudkan untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan agar pertama, memberi akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah dari penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif. Kedua ialah membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah. Dan yang ketiga ialah memberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. Seterusnya saya serahkan kepada Zeti Izli.
Assalamualaikum. Saya Zeti Izlin binti Zuki Awani, nombor metrik A18PP3139, program 2 SPPQ. Saya akan terangkan berkaitan dengan prinsip pelaksanaan satu murid satu sukan, objektif satu murid satu sukan dan taksiran operasional satu murid satu sukan. Prinsip pelaksanaan satu murid satu sukan. Pelaksanaan dasar satu murid satu sukan hendaklah mengambil kira prinsip pelaksanaan iaitu 1. Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yang tidak mempunyai masalah kesihatan wajib mengambil bahagian sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah. Yang kedua, murid boleh menyertai lebih daripada satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan di sekolah. Yang ketiga, asas satu murid satu sukan merupakan pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Yang keempat, aspek yang diutamakan dalam satu murid satu sukan adalah penyertaan aktif oleh semua murid dalam aktiviti sukan. Yang kelima, penyertaan dalam sukan adalah asas kepada perkembangan intelek, rohani, emosi dan jasmani murid. Ini adalah sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang keenam, pihak sekolah hendaklah mengutamakan keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti sukan di sekolah dan di luar sekolah. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan berlakunya kemalangan atau kecederaan sewaktu aktiviti sukan dijalankan. Yang ketujuh, sekolah yang mempunyai prasarana, kemudahan dan peralatan sukan hendaklah mengoptimalkan penggunaannya. Ini adalah bertujuan untuk menggalakkan lagi pelibatan pelajar dalam aktiviti sukan. Yang ke-8, yang terakhir ialah ibu bapa dan agensi luar digalakkan untuk menyumbang kepada pembangunan sukan di sekolah. Objektif satu murid satu sukan. Terdapat 7 objektif satu murid satu sukan. Antaranya ialah 1. Meningkatkan kecergasan jasmani. Yang kedua, membentuk sasiah, jati diri, disiplin dan nilai murni. Yang ketiga, memupuk perpaduan di antara kaum. Yang keempat, membentuk budaya sukan di kalangan murid. Yang kelima, memenuhi naluri semula jadi murid agar lebih aktif dari segi fizikal. Yang keenam, memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal. Yang ketujuh, yang terakhir ialah mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan. Tafsiran operasional satu murid satu sukan. Dalam melaksanakan dasar satu murid satu sukan, terdapat tafsiran istilah-istilah seperti: pertama, murid ialah seseorang dari peringkat prasekolah sehingga ke tingkatan 6 yang mana pendidikan atau latihan sedang diberikan di institusi pendidikan. Yang kedua, murid berkeperluan khas, iaitu mana-mana murid yang mempunyai masalah pembelajaran, masalah pendengaran, masalah penglihatan dan masalah kurang upaya fizikal. Yang ketiga, sukan ialah aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan seperti pertandingan, keseronokan, pembangunan, kemahiran dan kecemerlangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Airina binti Rosli, bernombor metrik A18PP3076. Hari ini saya ingin membentangkan di bahagian pelaksanaan dasar murid satu sukan, pengurusan dasar satu murid satu sukan dan juga strategi dasar murid satu sukan. Baiklah, saya akan
proceed pada slide seterusnya, iaitu pelaksanaan dasar satu murid satu sukan. Apakah yang dikatakan sebagai pelaksanaan? Pelaksanaan itu adalah seperti sesuatu rancangan yang dirancang dengan teliti dan juga teratur untuk memastikan sesuatu objektif itu terancang dapat dicapai. Seperti contohnya dasar satu murid satu sukan ini yang dirancang ataupun dibuat oleh kementerian untuk menghasilkan atau melahirkan pelajar yang aktif dan juga yang aktif dalam bidang sukan dan juga kurikulum, bukan sahaja cemerlang di bahagian akademik tetapi juga aktif di bahagian sukan dan juga akademik. Apa saya aktif di sukan dan juga permainan. Okey, antara pelaksanaan dasar satu murid satu sukan yang telah dibuat oleh kerajaan, yang pertama adalah melakukan program sukan umum iaitu sepanjang tahun seperti latihan rumah sukan. Kita tahu di sekolah sekarang ada sukan tahunan di mana antara aktivitinya adalah merentas desa, sukan dan padang, pertandingan merentas sukan dan permainan, balapan dan juga padang, di mana pertandingan merentas desa, sukan tara dan juga kejohanan balapan dan juga padang. Okey, seterusnya adalah di mana kelab sukan dan juga permainan sepanjang tahun. Pelaksanaan ini dilakukan sepanjang tahun kerana kita nak lihat dia punya keberkesanan ataupun kejayaan dalam mencapai objektif yang mahu dicapai oleh kerajaan. Di mana untuk kelab dan sukan permainan sepanjang tahun, yang pertama adalah 90 minit seminggu untuk sekolah menengah, 60 minit seminggu untuk sekolah rendah, latihan pelbagai permainan dan juga modified games ataupun seperti permainan bola tampar dan juga badminton yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Seterusnya adalah pertandingan dalaman sepanjang tahun di mana pertandingan antara rumah sukan. Ini ialah pertandingan yang selalu dilakukan di sekolah seperti pertandingan rumah sukan di antara rumah merah, kuning, biru dan juga hijau. Itu ialah acara tahunan di semua sekolah di Malaysia. Seterusnya adalah pertandingan antara tingkatan dan juga kelas. Ini adalah di mana sekolah boleh mengambil inisiatif seperti melakukan aktiviti pertandingan badminton ataupun bola tampar ataupun bola sepak di mana para pelajar berkompet ataupun berlawan di antara sesama mereka dari segi tingkatan dan juga kelas-kelas yang ada. Seterusnya adalah pertandingan antara dom di asrama. Ini selalunya dilakukan oleh sekolah-sekolah yang mempunyai asrama untuk mereka meluangkan masa semasa mereka berada di asrama dan tidaklah mereka hanya menumpukan kepada pembelajaran tetapi juga aktif di dalam sukan. Seterusnya adalah pertandingan lain-lain seperti majlis sukan sekolah daerah, majlis sukan sekolah negeri, majlis sukan sekolah Malaysia dan juga pertandingan peringkat antarabangsa. Seterusnya adalah pengurusan pelaksanaan. Apa yang dikatakan sebagai pengurusan adalah pengurusan ini ialah melibatkan proses perancangan secara teliti dan juga teratur di mana kita lihat di sini untuk dasar satu murid satu sukan telah diadakan 4 fasa yang utama iaitu fasa perancangan, fasa pelaksanaan, fasa pemantauan dan juga fasa penilaian. Fasa-fasa di mana dalam pengurusan ini adalah untuk memastikan keberkesanan ataupun pencapaian dasar satu murid satu sukan itu dapat dicapai oleh kerajaan. Di mana mana saya telah cakapkan pada tadi bahawa kita tidak mahu pelajar hanya aktif di dalam pembelajaran tetapi juga mereka dapat aktif di dalam permainan dan juga sukan. Okey, saya akan terangkan pada satu-satu iaitu fasa perancangan. Yang pertama adalah fasa perancangan di mana sekolah akan membuat perancangan dalam konteks satu murid satu sukan di mana hendaklah dibuat pada tahun sebelumnya dengan merujuk kepada mengenal pasti, merangka, membina dan juga menyusun, menjadualkan serta menghasilkan. Di mana di sini pihak sekolah akan merancang untuk mengadakan aktiviti yang akan diadakan pada tahun hadapannya di mana dari segi pembangunan sukan sekolah untuk merancang pengurusan sukan sekolah, penubuhan rumah sukan, pembukaan kelab sukan dan juga permainan. Di sini adalah di mana tanggungjawab para guru dan juga para pembantu untuk melaksanakan aktiviti di sekolah untuk memastikan satu murid satu sukan ini dapat dilaksanakan dengan berjaya sepanjang tahun. Seterusnya adalah di mana fasa pelaksanaan. Fasa pelaksanaan ini adalah pelaksanaan program sukan sekolah di bawah dasar satu murid satu sukan hendaklah dijalankan sepanjang tahun seperti cadangan dalam jadual 2 di mana walau bagaimanapun pihak sekolah digalakkan untuk merancang pelaksanaan program sukan mengikut kesediaan, kemampuan serta kreativiti dan juga inovasi sekolah. Di sini kita boleh nampak di mana fasa pelaksanaan di mana setiap bulan dirancang apakah aktiviti yang akan dilakukan ataupun bersesuaian dengan
bersesuaian dengan keadaan dan juga fasiliti yang ada di sekolah terbabit. Seperti kita lihat di dalam jadual 2, di bahagian Januari itu ialah pendaftaran rumah sukan. Biasanya ini dilakukan oleh para guru pada hari Rabu. Seperti sekolah saya, dia dilakukan pada hari Rabu, di mana pelajar akan dikumpulkan di padang ataupun dataran, dan di mana mereka akan dibahagikan mengikut rumah-rumah sukan. Mereka kebiasaannya tidak akan memilih sendiri rumah sukan terbabit, kerana kita tahu selalunya pelajar akan mengikut kawan-kawan mereka. Jadi pelaksanaan untuk pendaftaran rumah sukan ini akan dibuat dan juga dipilih sendiri oleh guru. Seterusnya pada bulan Januari juga akan mengadakan pendaftaran murid di bawah kelab sukan dan juga persatuan, di mana ini juga dilakukan pada hari Rabu. Kebiasaannya di sekolah, hari Rabu merupakan hari pertengahan untuk melakukan yang bersesuaian untuk melakukan aktiviti kurikulum, di mana pada awal-awal pembukaan sekolah, pendaftaran kelab dan juga persatuan ini, pelajar akan diberi borang di mana mereka akan memilih sendiri untuk memasuki kelab dan juga persatuan yang mereka minati, dan daripada segi itu mereka akan berkumpul ataupun pergi ke kelab dan persatuan tersebut dan mula untuk memilih siapakah setiausaha, siapakah ahli-ahli ataupun AJK yang perlu ada di setiap persatuan. Seterusnya pada bulan Januari juga akan diadakan latihan dan juga pertandingan rumah sukan, di mana untuk perancangan awal untuk bulan-bulan hadapan ataupun untuk bulan melakukan pertandingan rumah sukan sekolah, akan diadakan terlebih dahulu untuk latihan dan juga pertandingan rumah sukan, di mana di sini akan dipilihlah murid-murid yang di setiap rumah sukan, akan dipilih murid yang mampu untuk memberikan khidmat yang baik dan mengharumkan nama rumah sukan. Seperti contoh, Rumah Kuning dipilih beberapa pelajar yang hebat dalam permainan bola baling ataupun lompat pagar ataupun pertandingan balapan. Seterusnya di bulan Januari juga aktiviti kelolaan kelab sukan dan juga kelab sukan dan juga permainan, di mana inilah di mana guru-guru mula untuk melakukan pengelolaan ataupun mengarrangekan murid-murid dalam melakukan aktiviti-aktiviti yang akan diadakan sepanjang tahun di setiap kelab dan juga mereka punya permainan. Seterusnya adalah pertandingan mentah desa. Ini kebiasaannya akan dilakukan pada setelah bulan 2 ataupun bulan 1 ataupun bulan 2, di mana di antara bulan 3 dan bulan 4 itu adalah antara bulan-bulan yang bersesuaian untuk melakukan aktiviti balapan, aktiviti mentah desa. Okey, seterusnya adalah pertandingan latihan balapan dan juga padang, sukantara, kejoharan balapan padang. Ini kebiasaan dilakukan sepanjang bulan-bulan awal sehingga ke hujung tahun. Seterusnya adalah fasa pemantauan. Pemantauan ialah pemantauan terhadap pengurusan pelaksanaan dasar murid satu sukan adalah sebahagian daripada strategi untuk menilai dan memastikan kejayaan serta keberkesanan aktiviti sukan yang dilaksanakan. Ianya bertujuan untuk meneliti aspek pengurusan, penggunaan peralatan, pematuhan peraturan murid, pematuran peraturan kesihatan, kebajikan serta keselamatan dan penyertaan murid yang mengikuti program sukan di sekolah. Okey, fasa pemantauan ini adalah di mana kita untuk memastikan bahawa perancangan yang kita lakukan pada fasa pelaksanaan dan juga fasa perancangan di awal-awal tahun itu adalah berjalan dengan lancar dan mampu untuk mencapai objektif pada akhir tahun, iaitu ataupun untuk mencapai objektif untuk dasar satu murid satu sukan ini. Seterusnya adalah fasa pemantauan dilakukan oleh pihak pengurusan sekolah sepanjang tahun. Langkah pembaikan hendaklah dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan kelancaran dasar murid satu sukan, di mana pihak pengurusan sekolah akan memastikan sekiranya antara salah satu daripada program atau pelatihan dalam dasar satu murid satu sukan ini tidak dapat dilaksanakan, maka pihak pengurusan sekolah semestinya harus mencari alternatif lain ataupun mencari jalan yang lain untuk memastikan objektif dasar satu murid satu sukan ini dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya adalah fasa penilaian. Fasa penilaian ini adalah di mana penilaian aktiviti sukan adalah untuk bertujuan menghasilkan maklum balas secara langsung yang menjadi input kepada usaha penambahbaikan aktiviti yang dijalankan serta bagi peningkatan penglibatan dan pencapaian murid. Di mana fasa penilaian ini kita akan lihat juga sama ada dalam setiap program ataupun latihan yang
sekolah adakan untuk aktiviti murid mengikut daripada dasar murid serta sukan ini dapat pelajar dapat melibatkan diri, pelajar dapat terlibat aktif dalam dalam permainan-permainan yang telah diadakan. Jadi kita ingin di dalam fasa penilaian ini ialah kita hendak memastikan kehadiran dan juga penyertaan secara aktif setiap murid dalam aktiviti di bawah program sukan sekolah. Kerana kita tahu kita tidak boleh di sekolah, kita tidak boleh pastikan bahawa semua murid akan terlibat, tetapi kita harus mengambil inisiatif seperti maksud saya memastikan pelajar itu wajib untuk hadir ke aktiviti sukan sekolah. Antara contoh yang kita boleh buat untuk fasa penilaian ataupun untuk melibatkan pelajar aktif dalam sukan dan juga permainan dan ataupun aktiviti kurikulum adalah contoh seperti dengan mengatakan bahawa mereka tidak dapat untuk tidak harus mengumpul merit ataupun kuota yang cukup untuk memastikan mereka dapat tamat belajar sekiranya mereka tidak dapat mengumpul merit ataupun kehadiran dalam kurikulum ataupun kurang kehadiran mereka, semestinya mereka akan dikenakan hukuman. Itu adalah antara contoh-contoh yang boleh kita ambil ataupun untuk boleh kita ambil tindakan kepada pelajar yang tidak dapat melibatkan secara aktif di dalam kurikulum ataupun para pelajar tidak boleh lebih daripada 3 hari untuk tidak datang dalam aktiviti kelab sukan dan juga permainan, kerana kehadiran ini juga penting untuk lulus ataupun lulus cemerlang dalam kriteria kecemerlangan untuk kurikulum nanti. Seterusnya, tumpuan hendaklah diberi kepada kehadiran dan penyertaan murid dalam aktiviti kelab dan sukan permainan. Penilaian aktiviti sukan akan dijalankan secara berperingkat. Okey, seterusnya adalah antara lain dia punya pengurusan dasar sukan ini adalah postmortem ataupun penambahbaikan. Okey, ini ialah penekanan yang perlu dititik beratkan secara berterusan ialah sukan yang dilaksanakan, kaedah pelaksanaan dan impak aktiviti yang dilakukan seperti yang tertera dalam jadual 2 iaitu fasa pelaksanaan. Di mana kita boleh di fasa pelaksanaan itulah kita boleh nampak ataupun kita boleh menambah baik kita punya kaedah-kaedah pelaksanaan dan juga impak aktiviti kepada para murid. Seterusnya adalah laporan dan juga dokumentasi. Laporan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses dan penilaian pelaksanaan dasar satu murid satu sukan adalah penting dan perlu dilakukan. Pendokumentasian tersebut menjadi bukti pelaksanaan dan bahan rujukan kepada usaha penambahbaikan dan juga tindakan susulan. Apabila kita melakukan setiap fasa-fasa terbabit, kita perlulah membuat dokumen ataupun laporan untuk memastikan bahawa ataupun untuk memastikan jangka hayat, maksud saya jangka hayat, untuk memastikan untuk akan datang punya aktiviti ataupun dasar satu murid satu sukan yang dirancang itu akan jadi lebih baik daripada yang sebelum ini. Okey, seterusnya adalah strategi. Strategi ini adalah merupakan satu pendekatan secara menyeluruh di mana untuk memastikan pelaksanaan sesebuah perancangan itu akan berjalan dengan lancar dan juga terperinci yang dilakukan. Okey, di sini adalah antara strategi-strategi pelaksanaan yang kerajaan telah laksanakan untuk dasar satu murid satu sukan. Yang pertama ialah melaksanakan tinjauan untuk mengenal pasti minat murid dalam jenis sukan dan juga tertentu, di mana di sini guru ataupun pengurusan sekolah haruslah memastikan ataupun mengenal pasti ataupun observe terlebih dahulu sukan-sukan yang diminati oleh para pelajar ataupun di mana sukan yang boleh dapat melibatkan aktiviti para pelajar dengan lebih banyak. Seterusnya adalah melakukan tinjauan untuk mengenal pasti minat dan juga kemahiran guru dalam jenis sukan. Di sini juga pelibatan guru juga amat penting kerana di setiap sekolah kita perlu juga ada guru yang boleh guide ataupun bimbing para murid dalam melakukan aktiviti seperti contohnya seperti bola tampar, juga bola sepak. Kita tidak boleh membuat aktiviti tersebut sekiranya sekolah tidak mempunyai guru-guru yang berpengalaman atau guru-guru yang mampu untuk membimbing para pelajar ini bermain dengan secara betul ataupun dengan yang dapat mengasah bakat para pelajar. Seterusnya ialah mengenal pasti semua sukan dan permainan yang hendak ditawarkan sama ada dalam atau luar sekolah di bawah kelab
sukan aktiviti permainan, membuat tinjauan terhadap kemudahan sukan di dalam dan juga di luar yang boleh dimanfaatkan oleh guru. Okey, di sini adalah di mana kita harus memastikan kemudahan-kemudahan dan juga fasiliti yang ada di dalam sekolah ini, yang ada di dalam sekolah mampu ataupun cukup untuk para pelajar bermain ataupun ikuti, kerana sekiranya kita tidak mempunyai fasiliti ataupun kemudahan yang cukup, semestinya murid akan hilang minat kerana kita tidak ada kemudahan yang cukup di sekolah, jadi mereka tidak minat untuk bermain ataupun menyertai aktiviti kelab sukan dan juga permainan. Okey, menyediakan taklum tahunan program sukan sekolah. Ini di mana untuk memastikan pelajar lebih bersedia ataupun lebih bersemangat untuk menyertai mana-mana aktiviti kokurikulum dan juga mana-mana aktiviti sukan dan juga permainan. Okey, seterusnya merancang dan melaksanakan aktiviti berdasarkan modul latihan sukan untuk guru penasihat kelab sukan sekolah. Modul boleh dimuat turut dalam laman web KPM, di mana di sini ada modul latihan sukan untuk guru penasihat dan juga kelab sukan sekolah, di mana ianya untuk guide ataupun bimbing mereka dalam melaksanakan apa-apa sahaja aktiviti untuk aktiviti kelab sukan dan juga permainan. Mengguna pakai sumber perkaran kepegawaian terhadap di dalam dan di luar sekolah. Seterusnya, antara strategi yang lain adalah menyediakan prasarana, kemudahan asas dan peralatan untuk menjalankan aktiviti di bawah program sukan sekolah atau memilih lokasi di luar sekolah yang sesuai dan juga selamat. Okey, ini dah di mana sekiranya sekolah tidak mempunyai prasarana ataupun fasiliti dan juga kemudahan yang cukup, sekolah haruslah mencari ataupun mencari kawasan-kawasan yang bersesuaian. Seperti contoh, sewaktu di sekolah dahulu saya telah menyertai aktiviti bowling padang, tetapi disebabkan oleh tidak mempunyai prasarana ataupun kawasan yang bersesuaian untuk melakukan aktiviti bowling padang itu, sekolah telah membawa kami ke Bukit Kiara ataupun pusat bowling padang itu tersebut untuk kami menjalani latihan. Okey, itu adalah antara salah satu inisiatif yang bagus yang dilakukan oleh sekolah, kerana selain kami dapat merasai selain kami dapat merasai pengalaman lain, kami juga dapat melihat bagaimana suasana sebenar dalam sesuatu permainan itu. Begitu juga dengan seperti badminton. Sekiranya sekolah terbabit tidak mempunyai court badminton, maka pihak sekolah boleh memilih ataupun menyewa sesebuah court badminton sekali dengan jaring, di mana apabila bermain para pelajar dapat merasai suasana sebenar dalam satu aktiviti sukan dan juga permainan itu. Seterusnya adalah penjadualan aktiviti program sukan sekolah mengikut masa yang bersesuaian berdasarkan latar belakang dan kemudahan sekolah. Okey, di mana penjadualan aktiviti program sukan sekolah ini selalunya adalah dilakukan pada hari Rabu, di mana untuk murid petang murid pada waktu petang akan datang pada waktu pagi, dan murid pada waktu pagi akan datang pada waktu petang untuk melakukan aktiviti sukan sekolah ataupun aktiviti sukan dan juga permainan di sekolah. Melibatkan masyarakat, pihak swasta atau agensi luar dalam melaksanakan program sukan sekolah, menggalakkan kreativiti dan inovasi dari pihak sekolah dalam kegiatan sukan yang dijalankan, menetapkan matlamat dan objektif keseluruhan program berbangunan sukan sekolah, menyusun dan menetapkan aktiviti di bawah program sukan sekolah secara sejelas dan juga spesifik, memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada murid dan juga guru, di mana setiap aktiviti-aktiviti sukan dan permainan ini pihak sekolah haruslah mencari membuat alternatif untuk menarik lebih lagi minat mereka dalam melibatkan diri mereka dengan memberi hadiah ataupun apa-apa sahaja penghargaan kepada mereka. Seterusnya adalah melakukan penambahbaikan berterusan. Okey, ini adalah di mana apabila kita melakukan sesuatu strategi pelaksanaan, kita haruslah sentiasa melakukan penambahbaikan ataupun improvement untuk memastikan pelaksanaan itu ataupun strategi itu dapat dijalankan secara sepanjang hayat ataupun secara berterusan tanpa perlu ada masalah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sakinah binti Muhammad Syukri akan membentangkan tentang keselamatan menjalankan aktiviti sukan di sekolah. Antara apa yang akan saya bentangkan adalah dari segi objektif, dari segi peranan dan tanggungjawab JPK
co-curricular, peranan dan tanggungjawab guru penasihat sukan, dan peranan dan tanggungjawab murid itu sendiri. Keselamatan ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan perlu diberi keutamaan apabila aktiviti sukan ini dijalankan di sekolah. Okey, objektif yang perlu dititikberatkan adalah yang pertama, memastikan setiap guru dan pihak pengurusan sekolah itu mengambil langkah-langkah keselamatan setiap kali aktiviti sukan itu dijalankan di dalam dan di luar sekolah. Seterusnya, objektif yang seterusnya adalah mengelakkan daripada berlakunya kemalangan semasa menjalankan aktiviti sukan itu. Objektif yang ketiga adalah untuk memastikan pelajar itu mematuhi garis panduan dalam penggunaan dan pengurusan peralatan sukan. Okey, pihak-pihak yang terlibat yang pertama adalah JPK co-curricular telah memainkan peranan dan tanggungjawab lah bagi memastikan keselamatan semasa menjalankan aktiviti sukan itu terjamin. Okey, yang pertama peranan ataupun tanggungjawab JPK ni adalah memberi kesedaran ataupun kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya keselamatan itu. Okey, kesedaran dan kefahaman ini boleh dibuat melalui poster, ceramah, tayangan video, bengkel dan perhimpunan mingguan. Yang seterusnya, JPK ini perlu bertanggungjawab menerima aduan daripada pelajar. Dia perlu terimalah dan dia ambil tindakan daripada apa aduan yang pelajar itu laporkan dan dia perlu rekodkan semua aduan itu. Okey, peranan JPK seterusnya adalah dia perlu memaklumkan pelaksanaan aktiviti sukan dan permainan itu kepada ibu bapa bagi memastikan ibu bapa itu tahulah apa yang anak dia terlibat di sekolah, terutamanya dalam bidang sukan lah. Okey, yang seterusnya JPK ni perlu mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan dalam menjalani aktiviti sukan tersebut. Contohnya kalau bermain bola baling, so dia ada peraturan tu. Peraturan apa yang pelajar itu perlu patuhi. Okay, seterusnya peranan dan tanggungjawab guru penasihat sukan. Ini adalah pihak yang kedua lah yang terlibat dalam memastikan keselamatan sukan itu dapat dikawal ataupun terjamin lah. Yang pertama, dia perlu mematuhi dan dia perlu memahami dan dia perlu mematuhi tata cara tindakan sebelum, semasa dan selepas aktiviti sukan itu dijalankan. Yang kedua, peranan guru penasihat sukan ini adalah dia perlu mengenal pasti pelajar yang tidak sihat, pelajar yang ada surat pengesahan perubatan. Sebab pelajar-pelajar ni dia boleh dikecualikan daripada menjalani aktiviti sukan. Okey, seterusnya adalah dia perlu memeriksa sebarang peralatan yang akan digunakan. Maksudnya make sure peralatan tu selamat digunakan dan sebagainya lah, cukup. Yang keempat, dia perlu hadir di tempat aktiviti tu sekurang-kurangnya 10 minit awal. Maksudnya dia boleh buat preparation ataupun dia sebelum aktiviti sukan tu, aktiviti dimulakan lah, dan dia perlu mengawasi murid sepanjang aktiviti berlangsung. Okey. Seterusnya, pihak yang ketiga yang berperanan dan bertanggungjawab dalam semasa kegiatan sukan ni, murid itu sendiri. Okey, murid itu perlu laporkan kesihatan daripada masa ke semasa kepada guru penasihat. Okey. Dan seterusnya, murid itu perlulah memakai pakaian dan kasut yang sesuai sewaktu menjalankan aktiviti sukan. Okey, seterusnya peranan dan tanggungjawab murid semasa kegiatan sukan itu, dia perlu laporkan segala kerosakan alatan kepada guru tu lah. Contohnya dia nak bermain hoki. So kalau peralatan hoki tu ada kerosakan, dia kena cepat-cepat bagi tahu pada guru. Okey. Seterusnya, peranan terakhir murid tu kena buat adalah dia perlu laporkan sebarang kemalangan kepada guru penasihat yang bertugas. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursyara binti Johari akan sambung pembentangan tentang cadangan kaedah pelaksanaan dasar 1 murid 1 sukan. Okay. Untuk cadangan kaedah pelaksanaan dasar 1 murid 1 sukan ini, beberapa kategori perlu dilihat, iaitu misalnya adalah sekolah. Contohnya sekolah ni terdapat 5 jenis kategori, iaitu sekolah 1 sesi, sekolah 2 sesi, sekolah kurang murid, sekolah ramai murid dan juga sekolah kurang kemudahan. Jadi untuk setiap kategori-kategori sekolah tersebut, cadangan kaedah pelaksanaannya telah dibincangkan dan terdapat beberapa kaedah yang dapat dilakukan. Okay, untuk kaedah yang pertama, iaitu dilaksanakan pada waktu petang di luar jadual waktu akademik dengan minimum 60 minit untuk sekolah rendah dan 90 minit untuk sekolah menengah. Okay, untuk cadangan pelaksanaan yang pertama ini, dia boleh dilakukan untuk kesemua jenis kategori sekolah, iaitu sekolah kurang murid, sekolah ramai murid, sekolah kurang kemudahan dan sekolah 1 sesi dan juga sekolah 2 sesi. Okay. Untuk yang kedua pula adalah dilaksanakan pada waktu pagi di luar jadual waktu akademik dengan minimum 60 minit untuk sekolah rendah dan 90 minit untuk sekolah menengah. Okay. Untuk cadangan keduanya adalah dilaksanakan pada waktu pagi dan bukannya pada waktu petang. Okay. Yang ketiga adalah berkongsi kemudahan sukan di luar sekolah seperti padang sekolah lain, paduan majlis daerah dan agensi swasta dan lain-lain. Okay, untuk kategori yang ketiga ni pun sesuai dilaksanakan untuk semua jenis kategori sekolah. Yang keempat adalah digalakkan memilih jenis sukan yang tidak memerlukan ruang yang luas. Misalnya sukan-sukan yang hanya perlu menggunakan padang sekolah, misalnya bola sepak dan juga court macam badminton ataupun bola jaring, di mana tidak memerlukan banyak ruang dan hanya digunakan untuk ruang padang dalam sekolah sahaja. Okay. Untuk cadangan yang keempat ini adalah sekolah yang sesuai dilaksanakan adalah sekolah 2 sesi, sekolah kekurangan kemudahan dan juga sekolah ramai murid. Kerana bila ramai murid, ruang tidak cukup, jadi pelaksanaan sukan tersebut adalah terbatas. Jadi jika memilih sukan yang tidak memerlukan ruang yang luas, ia membantulah untuk pelibatan kesemua murid. Yang kelima adalah merangka jadual program sukan berdasarkan yang pertama bilangan murid dan guru, yang kedua kemudahan dan prasarana yang sedia ada di sekolah dan juga di persekitaran, yang ketiga adalah kerjasama dengan pihak luar. Okey, ini memang sesuai untuk semua kategori sekolah lah, kerana kita perlu merangka dulu jadual program sukan tersebut barulah dapat melaksanakannya. Okey, yang keenam adalah mewujudkan permuafakatan dan perkongsian perintah dengan persatuan dan agensi sukan. Yang terakhir adalah dilaksanakan pada hari Sabtu, iaitu bukan hari persekolahan, maksudnya hari cuti bagi kumpulan murid dan guru secara bergiliran. Ini mungkin pada hari Sabtu minggu ni guru dan murid ini terlibat, pada Sabtu menghadapan pula murid dan guru tahun ataupun darjah tingkatan yang terlibat. Seterusnya adalah cabaran pelaksanaan dasar 1 murid 1 sukan. Okey, ada 3 kategori, iaitu yang pertama ibu bapa, yang kedua pentadbir dan yang ketiga adalah sekolah, itu kemudahan. Okey, untuk ibu bapa pula terdapat 3 cabaran utama untuk melaksanakan dasar 1 murid 1 sukan ini. Okay, yang pertama adalah galakan dan sokongan. Okay, untuk galakan dan sokongan ini, ibu bapa ni dikurang mendorong pelibatan anak-anak untuk bergiat dalam aktiviti kurikulum, kerana di mana terdapat ibu bapa ni hanya lebih mementingkan akademik sahaja dan tidaknya kurikulum. Okay. Dan ibu bapa hanya menganggap sukannya hanya untuk memenuhi masa lapang saja, jadi sekadar untuk bermainlah pada waktu petang, dan bukannya dianggap sebagai satu penglibatan sebagai perkara yang penting pada anak-anak mereka. Okay. Yang ketiga adalah tidak menggalakkan anak untuk menyertai aktiviti sukan pada waktu petang, kerana ia menganggap ini tidak berfaedah, kerana mereka lebih mementingkan akademik, kerana akademik mereka menganggap akademik ini dapat membantu mereka di masa hadapan. Okay. Dia tidak menganggap sukan ni lebih penting juga, kerana sebenarnya sukan dan akademik ni kedua-duanya seiring, sangat penting pada pelajar tersebut. Kiranya kalau murid dapat menceburi sukan dan juga akademik, kedua-duanya dia dapat memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan lengkap, dan dalam masa yang sama murid tersebut dapat aktif secara fizikal dan juga secara mental. Yang kedua adalah tiada pendedahan. Okay. Konsep 1 murid 1 sukan ni dia tidak difahami oleh ibu bapa, kerana tak ada pendedahan tentang apakah sebenarnya konsep 1 murid 1 sukan ni. Okay. Dan bila tak ada pendedahan, dia menyebabkan murid ni menyebabkan ibu bapa membuat andaian sendiri. Dan bila membuat andaian sendiri, mereka ni menganggap
sukan ini tidak penting kerana ini bukan dalam proses pembelajaran anak mereka. Sepatutnya akademik, bukan sukan. Okay. Yang ketiga adalah tahap ekonomi keluarga. Okay, tahap ekonomi keluarga ni biasanya untuk keluarga yang kekurangan pendapatan, pendapatan yang kecil. Okay. Bila ekonomi keluarga rendah, secara tidak langsung pelajar ataupun murid ni terpaksa menolong ibu bapa mereka dekat rumah, sama ada ibu bapa bekerja secara sendiri ataupun bekerja dengan orang. Jadi sementara mereka ada di rumah ni, ibu bapa sibuk bekerja, jadi mereka pun terpaksalah menjaga adik mereka ataupun menolong ibu bapa untuk buat kerja mereka kerana tidak sempat. Okay. Ini adalah cabaran pelaksanaan dasar satu sukan. Yang kedua iaitu peringkat pentadbir. Okay. Untuk cabaran pertama adalah kewangan. Sesetengah sekolah, tidak kesemua sekolah, tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi. Misalnya untuk sekolah-sekolah yang kecil, sekolah-sekolah di pedalaman, mereka tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk membuat sukan itu. Okay. Yang kedua, keadaan ini selalu berlaku bagi sekolah yang terdapat di luar bandar lah. Dan sumber kewangan yang mereka ada tu lebih banyak dibelanjakan untuk tujuan kurikulum sahaja dan kurang diberi perhatian terhadap bidang kurikulum, dan maksud mereka hanya lebihkan untuk program-program akademik sahaja, bukannya untuk program-program sukan. Okay, seterusnya yang kedua adalah prasarana. Okay. Tidak semua sekolah mempunyai kemudahan sukan yang lengkap seperti padang, gelanggang ataupun track. Kadang-kadang padang mereka dah rosak, gelanggang dan track pun tak dapat digunakan lagi untuk bermain. Dan bila kekurangan kemudahan tempat latihan dekat sekolah ni, dia menyebabkan peralatan yang disediakan tidak dapat digunakan. Walaupun terdapat peralatan untuk pelajar ataupun murid bermain, tetapi hal tersebut tidak dapat diteruskan kerana tempat latihan untuk pelajar bermain tidak ada. Okay. Dan yang ketiga adalah peralatan sukan tidak disimpankan di tempat sesuai dan secara teratur tanpa kawalan sewajarnya. Kadang-kadang peralatan sukan ni ada tapi tidak disimpan dengan baik, tidak disimpan dekat dalam store, hanya diletakkan di tepi-tepi selepas bermain, hanya diletakkan di tepi, tidak disimpan. Dan di situ dapat dilihatlah bahawa ada kawalan tentang penggunaan peralatan dan cara pemulangan dan pengambilan peralatan tersebut. Okay, dan yang ketiga adalah peralatan. Okay, kekurangan peralatan sukan di sekolah. Kadang-kadang peralatan tersebut ada tetapi tidak mencukupi untuk semua pelajar. Jadi bila tak mencukupi untuk semua pelajar, dia menyebabkan pelajar tu berasa tak puas untuk bersukan. Yang bila mereka nak pergi pun mereka rasa tidak perlu ataupun tidak penting, sebab kalau mereka pergi mereka tak dapat bermain sebab tak ada peralatan, kurang peralatan. Jadi bila pelajar tidak mahu pergi, kehadiran pelajar dalam perubatan sukan akan menjadi semakin merosot lah. Okay. Jadi tiga aspek tersebut adalah cabaran-cabaran dari segi. Okay. Kesimpulannya adalah dasar satu sukan ini adalah penting kerana ia dapat memastikan agar setiap murid dapat melibatkan diri dalam sekurang-kurangnya satu sukan. At least satu sukan itu pelajar perlu ceburi atau pelajar perlu bermain. Okay. Pelibatan ini dibagi peluang pada murid untuk menguasai aspek kemahiran dan pengetahuan dalam sukan melalui pendekatan berasaskan learning through play. Okay, sambil bermain dapat juga belajar sesuatu. Iaitu kegiatan sukan melalui dasar satu murid satu sukan ni sangat penting lah. Kerana apa? Kerana dia dapat melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang seperti dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, okay. Maksudnya pelajar tu seimbang, jasmani seimbang, intelektual pun seimbang juga. Dan apabila murid ni seimbang dan mereka bermain sukan, secara tidak langsung mereka dapat mengembangkan mereka melalui sukan. Walaupun murid tersebut pandai dalam akademik, tapi secara tidak langsung murid tersebut juga berbakat dalam sukan. Jadi apabila berbakat dalam sukan, murid tersebut dapat mengembangkan lagi bakat mereka dan dapat mewakilkan diri untuk sekolah ke peringkat yang lebih tinggi. So dalam masa yang sama, nama sekolah pun dan juga nama murid tersebut akan harum. Okey, hasilnya melalui dasar ini masyarakat akan dapat mengenali kepentingan dan keperluan sukan. Okey, sukan untuk semua akan dapat dicerminkan melalui pembudayaan sukan dan aktiviti fizikal seumur hidup dalam kalangan masyarakat. Okey, akhirnya matlamat jangka panjang dalam perluasan satu murid sukan adalah untuk melahirkan murid yang sihat dan aktif ke arah pembentukan gaya hidup yang lebih sihat, cergas dan juga berdaya saing.
pendekatan ini akan dapat mencapai objektif Kementerian Pelajaran Malaysia dalam melahirkan model insan yang bukan sahaja berkualiti dari segi nilai hidup, malah ia juga hebat dalam bersukan dan juga hebat dalam akademik dan berdaya saing. Okay. Sekian sahaja daripada saya berkenaan cabaran pelaksanaan dan kaedah dasar satu sukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.